Ubat terapi antiretroviral dikawal bawah Akta Racun 1952. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Penjualan ubat terapi antiretroviral yang tular di aplikasi X termasuk dalam kategori ubat yang dikawal di bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan ubat itu hanya boleh dibekalkan oleh pengamal perubatan berdaftar atau ahli farmasi berdaftar dengan preskripsi daripada pengamal perubatan berdaftar bagi tujuan rawatan perubatan. Pengambilan ubat-ubatan itu tanpa pengawasan profesional kesihatan boleh mengakibatkan pengguna terdedah kepada risiko kemudaratan yang serius. KKM turut memaklumkan semua iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan bagi tujuan merawat, mencegah atau mendiagnos penyakit adalah dikawal di bawah Akta Ubat dalam kurungan iklan dan penjualan 1956. Orang ramai disaran mendapatkan ubat daripada sumber yang sah dan sentiasa berhati-hati serta tidak mudah terpengaruh dengan mana-mana iklan atau testimoni di laman sesawang atau media sosial dengan dakwaan berkaitan perubatan yang tidak munasabah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM komited meneruskan usaha pencegahan dan operasi menghapuskan gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam bidang kuasanya. Ini susulan laporan Indeks Persepsi Rasuah CPI 2023 yang diumumkan oleh Transparency International Malaysia. Malaysia telah berjaya memperbaiki kedudukannya iaitu kenaikan sebanyak 4 tangga dari 61 ke 57 daripada 180 negara yang dinilai. Selain itu, laporan tersebut turut memaklumkan Malaysia telah berjaya memperbaiki skornya daripada 47 ke 50 iaitu peningkatan 3 mata setelah penurunan berturut-turut semenjak 2019. Sehubungan itu, SPRM menyeru semua pihak agar meneruskan kerjasama serta memainkan peranan masing-masing untuk meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-25 dalam pengukuran CPI menjelang 2033. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bakal mengkaji kesesuaian pemasangan sistem amaran awal seperti tolok hujan secara komprehensif. Tumpuan terarah di lokasi yang dikenal pasti berkerentanan tinggi tanah runtuh. Menurut kenyataan, Kementerian memaklumkan sistem berkenaan dijangka dipasang di 7 kawasan terpilih hujung tahun ini. Pihak Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dari semasa ke semasa juga akan memperluas serta mengemas kini peta-peta berkaitan melalui projek penghasilan peta bahaya dan risiko cerun. Kementerian juga bersedia bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi teknikal untuk memperluas program pengurusan risiko bencana. Menerima upah RM10,000 bagi penghantaran dadah. Bagaimanapun, cubaan kali ketiga itu gagal selepas 3 individu ditahan 24 Januari lepas. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan ketika berkongsi kejayaan itu memaklumkan kesemua suspek disyaki cuba menyeludup dadah jenis syabu seberat 36.53 kg bernilai RM1.2 juta ke Miri, Sarawak. Kesemua suspek termasuk pasangan suami isteri berusia 24 hingga 34 tahun ditahan di kawasan letak kereta sebuah kondominium dipercayai dalam perjalanan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur untuk ke Miri. Ini yang kali ketiga mereka dah lakukanlah. Maksudnya 2 kali sebelum ini mereka berjaya melepaskan diri sampai ke Sarawak dan kali ketiga pihak polis berjaya mengesan dan menangkap mereka lah. Ketiga-tiga suspek direman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 3 anggota polis trafik direman 3 hari. Perintah reman itu bagi membantu siasatan meminta wang daripada pasangan pelancong warga United Kingdom untuk menyelesaikan saman trafik baru-baru ini. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan reman ketiga-tiga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Perak. Kes disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Siasatan turut dilakukan mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Siasatan dalaman juga dijalankan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman terhadap anggota terbabit. Video berdurasi 50 saat berhubung perbuatan anggota trafik berkenaan tular dalam platform X.
We got pulled over. Hello. Di Langkawi, pihak berkuasa sedang mengumpul maklumat mengenai dakwaan seorang pelancong asing membuat pembayaran RM100 bagi mengelak dibawa ke balai polis dan disaman kerana tidak memakai topi keledar. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari berkata, video yang tular itu dipercayai telah dimuat naik di media sosial pada 10 November tahun lepas. Terdahulu, tular video berdurasi kira-kira 1 minit 45 saat yang merakamkan percakapan individu warga asing dengan seorang individu lain yang memaklumkan mempunyai pilihan sama ada untuk pergi ke balai polis atau membuat pembayaran berjumlah RM100 bagi mengelak disaman. Operasi Penguatkuasaan Bersepadu Jabatan Tenaga Kerja JTK Melaka mengesan tindakan majikan sebuah kilang perabot di Sungai Rambai yang gagal memenuhi kehendak Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 dalam kurungan Akta 446. Pelbagai kesalahan dikesan selain menyediakan 14 unit penginapan daif kepada pekerja asing tanpa sebarang perakuan penginapan. Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Wing Hee Sem berkata penginapan rumah kampung jenis kayu didiami 66 pekerja asing. Serbuan mendapati majikan tidak menyediakan kemudahan minimum penginapan. Majikan kena lapangkan masa lah untuk menjaga kebersihan dan suruh semua pekerja lah untuk bersihkan kawasan masing-masing lah. Dan tempat ni kena naik taraf lah untuk mematuhi lah Akta 446. Operasi turut melibatkan Majlis Pemandaran Jasin serta pejabat kesihatan daerah. Selagi ada bulan dan matahari, begitulah kesetiaan rakyat kepada raja dan negara kekal abadi. Ikuti istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Daulat Tuanku. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia atas sokongan sepanjang tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Menerusi hantaran Facebook Istana Negara, Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah menzahirkan penghargaan serta rasa terharu atas sokongan dan kasih rakyat. Seri Paduka menyeru seluruh rakyat supaya menjaga perpaduan dan semangat hidup bermasyarakat serta keharmonian yang dinikmati dengan sepenuh hati. Al-Sultan Abdullah turut mengajak seluruh rakyat untuk bersama baginda berdua mendoakan agar rakyat dan negara dilimpahi keberkatan, kesejahteraan, kemakmuran dan dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah serta dikurniakan keafiatan, perpaduan dan keharmonian yang berpanjangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung kasih Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria sempena tamat tempoh pemerintahan Seri Paduka sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar turut mendoakan Seri Paduka berdua dan Paduka-Paduka anak anda serta seluruh kerabat diraja diberikan keafiatan. Titah Sultan Abdullah mengenai aspek perpaduan dalam negara harus diutamakan. Sangat terkesan dengan titah tuanku sewaktu Majlis Jamuan Negara, bukan hanya kerana rasa sebab yang terzahir sewaktu tuanku memohon maaf kepada rakyat, ya, ataupun bercakap soal perpaduan. Kita lihat bagaimana tuanku cukup terkesan. Tapi juga pesanan tuanku
agar kita semua sentiasa menjaga perpaduan. Ini harus menjadi satu perkara yang kita utamakan. Justru beliau turut meminta Jabatan Penerangan untuk menerbit dan menyebar luas grafik berkaitan titah baginda kepada masyarakat umum. Peramah, mesra dan prihatin bukti perwatakan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang cukup dikagumi rakyat. Nurmaisarah Ahmad Fauzi ada laporannya. Diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, baginda merupakan putera sulung hasil perkahwinan almarhum Sultan Iskandar, ibni almarhum Sultan Ismail dan almarhumah Encik Besar Hajah Kalsum Abdullah. Baginda mendirikan rumah tangga bersama Raja Zarid Sofia Sultan Idris Shah pada 22 September 1982 serta dikurniakan 6 cahaya mata iaitu 5 putera dan 1 puteri. Baginda dilantik sebagai pemangku raja pada 25 April 1984 semasa ayahanda baginda almarhum Sultan Iskandar diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-8. Tampuk pemerintahan Johor kemudiannya diambil alih baginda pada 23 Januari 2010 susulan kemangkatan almarhum Sultan Iskandar dan dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Baginda pernah menjalani latihan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Kota Tinggi serta mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat. Sebaik pulang ke tanah air, Sultan Ibrahim ditempatkan di pelbagai jabatan bagi mengembangkan lagi bakat kepimpinan baginda. Seperti di pejabat tanah, di pejabat kewangan, di pejabat setiausaha kerajaan, di pejabat pertanian, di pejabat kerajaan tempatan, di pejabat hutan, pejabat pertanian. Semuanya ini memberikan peluang kepada tuanku untuk belajar. Jadi saya katakan tadi, dengan latihan dan pengajaran ini, dia develop satu personality yang all-rounder. Semua boleh buat. Dan itu menambahkan satu kecekapan pada tuanku untuk mentadbir urus kerajaan pada masa sekarang. Ya. Di sebalik rasa cinta mendalam terhadap kereta, baginda juga gemar memasak dan kreatif melakukan dekorasi. Malah, rakyat Johor beruntung dapat menikmati bubur lambuk hasil air tangan baginda. Yes, banyak kecenderungan tuanku ni banyak orang tak tahulah. Yang tahu mungkin tuanku pandai masak, ya betul. Pada rakyat pun dia begitu buat masak. Misalnya ada bulan puasa sebelum raya, dia masakkan bubur lambuk untuk dihadiahkan kepada, sedekahkan kepada seberapa ramai yang boleh. Misalnya banyak orang tak tahu, kalau ada meja perhiasan di istana tu, dia punya barang-barang decoration itu dia sendiri yang mengatur. Kalau ada kuda ke ataupun ikan ke, patung yang pada seramik atau pada kristal, dia mengatur. Ketelusan dan kewibawaan Sultan Ibrahim memerintah Johor membuktikan baginda mampu mentadbir negara dengan adil dan saksama. Saya harap baginda dikurniakan kesihatan yang panjang untuk mentadbir negara kita. My second wish, saya harap tuanku dapat mentadbir negara seperti baginda mentadbir Johor. Yang ketiga, berharap baginda dapat memajukan ekonomi negara. Ya. Harapan saya pada baginda, semoga baginda dapat melaksanakan tugas baginda dengan jayanya dan dapat memajukan ekonomi negara sebagaimana baginda menjaga rakyat baginda di Johor. Selain digelar Raja Berjiwa Rakyat, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar juga sinonim dengan perwatakan yang tegas dalam menjalankan tugas. Dan ketegasan itu akan memainkan peranan penting untuk memelihara kemakmuran dan kestabilan negara. Maisarah Fauzi, RTM. Kebebasan serta integriti mahkamah perlu dilindungi.
semua pemegang taruh sepanjang masa agar negara dapat meningkatkan keyakinan pelabur di peringkat global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberi jaminan kerajaan akan terus memberi sokongan dalam memastikan Badan Kehakiman kekal bebas dengan semua kes di mahkamah dibicarakan secara saksama tanpa sebarang bentuk campur tangan daripada pihak eksekutif. I religiously appreciate the paramount importance in the administration of justice in our country and the rule of law for a fair and orderly society, which will ensure that the laws are applied justly and not arbitrarily through an adequate system of appeals in the courts. Datuk Seri Fadilah yakin Malaysia berada pada kedudukan yang baik dari segi politik dan kedudukan ekonomi tahun ini. Di sebalik pelbagai cabaran dan perkembangan global, negara mampu menampan sebarang kejutan luaran. Antara cabaran tersebut termasuk konflik geopolitik berterusan Eropah dan Asia Barat, Perang Gaza, risiko kadar faedah tinggi dan pilihan raya di beberapa negara utama. As you may all be aware, despite these potential issues and uncertainties, I'm feeling rather optimistic. Last year, people said it would be tough, but we managed to avert recession and mitigate inflation. That gives me hope that this year could turn out well, not just for Malaysia, but for the world in general. Tahun ini, ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 4 ke 5% disokong pasaran kerja yang kukuh, prospek perniagaan yang positif serta kadar pengangguran yang rendah. Bagi memastikan kadar inflasi terkawal, kerajaan sedang melaksanakan langkah pengurangan subsidi bahan api dan pelarasan harga bahan api. Rancangan fiskal juga diteruskan dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM90 bilion di bawah belanjawan 2024. Komuniti madani di seluruh negara perlu memainkan peranan meningkatkan pemahaman rakyat mengenai isu keselamatan dalam talian. Ia berikutan beberapa platform media sosial seperti aplikasi Telegram dan WhatsApp terdedah kepada penyalahgunaan dan penyebaran berita palsu. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil turut menyarankan komuniti madani berkongsi pautan segmen Biar Betul yang disiarkan di TV1 setiap hari kepada masyarakat bagi menangkis sebarang penyebaran berita tidak sahih. Saya pohon disiplin pertama dari kalangan kawan-kawan dalam komuniti madani ialah untuk kita mempunyai keupayaan membantu komuniti kita mengesahkan maklumat yang sampai kepada kita. Dia tidak akan bermula kalau tidak bermula dengan kita. Apakah caranya? Komuniti madani lah antara cara untuk kita mengesahkan maklumat. Saya harap rakan-rakan komuniti madani juga bila menerima link untuk segmen Biar Betul pada hari tersebut, biasanya dalam sekitar pukul 9, 9.30 kita akan dapat, tolong share, tolong klik, like, repost, share. Ini adalah berita yang sahih, yang mana kita menangkis fitnah, kita memperbetulkan persepsi yang salah. Beliau berkata susulan pelbagai masalah dikaitkan dengan media sosial seperti isu hak cipta dan perjudian dalam talian. Jemaah Menteri baru-baru ini telah menubuhkan jawatan kuasa teknikal bagi meneliti undang-undang membabitkan keselamatan dalam talian. Tular di WhatsApp kononnya warga emas berusia 60 tahun ke atas boleh menuntut RM500 daripada sebuah bank. Dakwa hantaran itu, mereka hanya perlu mengemukakan kad pengenalan di mana-mana cawangan bank terbabit untuk meroleh wang tunai. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Penelitian mendapati hantaran dipercayai ada kaitan dengan pemberian sumbangan tunai rahmah STR yang diagih secara berperingkat bermula 29 Januari. Bank yang dimaksudkan pula antara medium penyaluran bantuan. Namun, bukan semua bayaran STR dibuat menerusi institusi perbankan berkenaan. Sebaliknya, kaedah itu hanya terpakai kepada penerima yang tidak memiliki akaun bank. Saluran bantuan kepada penerima lain pula dibuat secara terus kepada akaun bank masing-masing. Jumlah bantuan juga berbeza mengikut kelayakan. Bagi mengelak kekeliruan, orang ramai disaran membuat semakan di laman sesawang rasmi MySTR. Sebagai alternatif,
Pemohon juga boleh hadir ke pejabat lembaga hasil dalam negeri. Usah terburu-buru kongsi maklumat tidak sahih. Elak jadi ejen penyebaran berita palsu. Tiada hadiah menanti si kaki tular. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Peperiksaan bertulis SPM 2023 berjalan lancar di seluruh negara. Lebih 395,000 calon hadir di 3,340 pusat peperiksaan termasuk di negeri terjejas banjir iaitu Pahang dan Terengganu. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim, terdapat calon di kawasan banjir ditempatkan di sekolah berasrama untuk memudahkan menduduki peperiksaan. Beliau ditemui ketika meninjau suasana SPM 2023 di Sekolah Menengah Datuk Muhammad Said Nilai. Sementara itu di Kelantan, 7 pusat peperiksaan alternatif disediakan Jabatan Pendidikan Negeri bagi calon SPM dan STPM jika berlaku banjir. Pengarahnya Datuk Muhammad Zamri Abdul Aziz berkata ia membabitkan 6 di Pasir Mas dan 1 di Tumpat. Manakala di Kedah, kira-kira 29,000 calon menduduki peperiksaan di 264 pusat sekolah. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Ismail Othman, 8 calon terpaksa menjalani peperiksaan di hospital kerana ditimpa kemalangan dan menghidap penyakit kronik berpanjangan. Di Labuan pula, 1,150 calon menduduki peperiksaan di 15 pusat. 98 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran proses berkenaan. MyPlus TTA dilancarkan bagi kemudahan pengguna lebuh raya merancang perjalanan ketika musim perayaan. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi yakin ia mampu memberi nafas baru dalam pendekatan rakyat merancang perjalanan selain membantu mengurangkan kesesakan di lebuh raya menerusi strategi pengagihan trafik. Apps ini penting kalau seseorang pengguna jalan raya yang ingin menggunakan lebuh raya semasa musim cuti nanti untuk mengetahui bila masa yang lebih sesuai yang mengelakkan kesesakan dan sebagainya di lebuh raya semasa musim percutian tu ya. Jadi ini sangat membantu. Pihaknya juga akan mengintegrasikan fitur MyPlus TTA ke dalam aplikasi MyJalan di bawah Kementerian Kejaraya. Perkembangan golf, pemain negara Erwin Chang tekad mempertahankan Order of Merit jelajah Toyota yang dimenangi pada musim lalu. Beliau yang juga merupakan pemenang pingat emas Sukan Si Hanoi 2021 juga berharap mampu beraksi dengan baik pada saingan jelajah Asia yang pertama kali disertainya tahun ini. I won the tournament, the Mirai Cup in Sarawak, and I'm the Order of Merit champion for the Toyota Tour. And this year I'll be going between Toyota Tour and Asian Tour as well. Obviously, try to maintain the Order of Merit for Toyota Tour and keep winning the Toyota Tour Order of Merit and winning the Toyota Tour Order of Merit or the P. And it's a goal of mine in 2023 for the 2023 season. And obviously, it'll be the same goal in the 2024 season as well. And obviously it'll be a little bit tricky with the Asian Tour schedule and ADT schedule and Toyota Tour schedule, but I'll try my best. Beliau memaklumkan perkara itu selepas menghadiri majlis pengenalan siri jelajah Toyota 2024 di Ibu Negara. Erwin meraih hampir RM152,000 setelah dinobatkan sebagai Order of Merit jelajah Toyota 2023. Saingan musim ini bakal dianjurkan secara 10 pusingan membabitkan lapangan baru termasuk Penang Golf Resort, Royal Pahang Golf Club dan Sibu Golf Club. Menjelang saingan bola sepak elektronik Piala E-Asia AFC 2023, skuad E-Rimau meletak sasaran mara ke peringkat kalah mati pada kejohanan yang sulung yang bermula dari 1 hingga 5 Februari ini di Doha Festival City Mall, Doha, Qatar. Jurulatih Shaharuddin yang juga salah seorang pemain berkata, sasaran itu dianggap realistik berdasarkan prestasi semasa skuad negara di kem latihan pusat. Personal target untuk saya sekurang-kurangnya suku akhir
Tapi untuk be realistik, saya rasa kita akan untuk melepaskan peringkat kumpulan dulu, kita akan menentang Jordan, Bahrain dan Korea Selatan kat peringkat kumpulan. So kita step by step, kita akan fokus untuk peringkat kumpulan dulu lah. Beliau juga menyifatkan Jordan sebagai pencabar utama pada saingan peringkat kumpulan. Namun Syahril tidak mahu memandang rendah keupayaan Korea Selatan dan Bahrain. Sementara itu, seorang lagi pemain negara, Muhammad Nur Haikal Muhammad Noh, optimis gandingannya bersama Muhammad Khairul Abdul Aziz mampu menghadirkan keputusan positif buat Malaysia. Kita daripada hari Jumaat tu kita ada bootcamp training dekat Wisma SPM. So kita adakan 2 perlawanan persahabatan bersama India dengan Indonesia. So kita dapat result yang positif lah. So saya dengan partner saya Muhammad Khairul, setakat ni memang persahaman, memang kita punya ni memang bagus, so memang positif lah. Mereka ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini sebelum berlepas ke Doha. Malaysia yang diundi dalam kumpulan E akan berdepan Jordan pada 1 Februari dengan perlawanan yang akan berlangsung dengan format timbal balik. Seterusnya akan bertemu Bahrain dan Korea Selatan pada 2 Februari. Perkembangan bola sepak, pasukan yang beraksi di Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE, ACL2 dan pertandingan kelab ASEAN AFF dibenarkan menambah 1 lagi pemain import. Ini bermakna keseluruhan 10 pemain import boleh didaftarkan bagi musim 2024-2025. Bagaimanapun, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam satu kenyataan menjelaskan pasukan yang beraksi dalam kancah Liga Malaysia masih tertakluk kepada kuota asal 9 pemain import. Sebagai rekod, Johor Darul Ta'zim JDT akan beraksi di ACLE selaku juara Liga Super, sementara Selangor FC akan berentap di ACL2 selaku naib juara Liga Super. Manakala Sabah FC dan Kedah Darul Aman KDFC layak bersaing pada pertandingan kelab ASEAN AFF. Selain itu, MFL turut bersetuju dengan permintaan beberapa kelab bagi penambahan kota seorang pemain import di atas padang untuk musim 2024-2025. Sekaligus menyaksikan 6 pemain import termasuk 1 kota ASEAN dan 1 kota Asia dibenarkan pada satu-satu masa. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.